Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Selamat petang. Kita bertemu dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-100. Alhamdulillah. Bererti dah 100 hari kita membaca dengan istiqamah walaupun setiap hari sedikit demi sedikit daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, dan hasilnya kita telah tiba pada muka surat 154. Moga Allah istiqamahkan setiap daripada kita dengan pembacaan kitab Al-Adhkar sehinggalah penghujungnya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya nampak ada Kak Serina Rahman, M. Nasir Harun, Arif Taib, Hamimah Musan, Zainur Rafa, Hardi Suhaimi, Zimah Don, Galid Sprit, Norisah, kemudian Izzah Saleh, Neni Ros, Norisah Wan Hassan, kemudian Muhammad Nizam Rahadi, Fauzan Muhammad, Salabiyah Sa'ad, serta sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Lalu sebelum saya mula, mohon beri maklum balas tentang suara saya dan video saya, sebab saya harap line saya elok kerana di tempat saya guruh yang kuat, peti yang kuat, maksudnya hujan lebat bakal melanda. Lalu mohon sahabat-sahabat maklumkan tentang suara saya. Kalau jelas, mohon komen jelas, dan jelas daripada mana. Sekurang-kurangnya kalaulah ada 3 orang yang memberi maklum balas, maka saya tahu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada masalah pada line saya. Lalu saya nampak kata Kak Amimah Musan JB jelas, ada yang kata Kak Asliza Tapah jelas, daripada Perak Tengah Kak Zahra jelas, Zainur Rafa typing jelas, daripada Alam Damai Tuan Fauzan, Muhammad Nizam Rahadi Kuching, Lumut Ceras typing Kota Baru, alhamdulillah ramai. Gombak Izzat Salih, Ija Rahman Perak, Mida Sabri, Arif Taib Singapura, alhamdulillah. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join, bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah tiba pada muka surat 154. Mohon catatkan di ruang komen muka surat 154 pada permulaan muka surat. Mohon catatkan. Ahlan Melaka pun jelas, Cahaya Nur, Nunukan, USJ jelas, kata Maziah, Salabiyah jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Lalu jom kita lihat muka surat 154. Mohon bantu tulis di ruang komen supaya nanti sahabat kita yang join kemudian dia tahu kita berada di mana. Kita masih lagi pada tajuk tentang selawat. Lalu perbincangan tasyahud dah selesai sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka perbincangan tasyahud selesai sampai situ. Selepas tasyahud, datangnya pada waktu itu selawat. Maka kita dah baca pada muka surat, kita buka muka surat 153, bahawa Imam Nawawi bawakan selawat yang sempurna,
yaitu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu kita dah baca selawat yang sempurna. Kemudian pada penghujung muka surat 153, Imam Nawawi bawakan sekurang-kurang selawat. Beliau bawakan selawat yang sempurna, afdal dibaca mengikut riwayat Ka'ab bin Ujrah. Kebanyakan selawat sempurna itu datang daripada riwayat Ka'ab bin Ujrah yang kita akan baca kemudian pada babnya yang akan tiba. Lalu apakah sekurang-kurang selawat pula? Maka Imam Nawawi bawakan banyak contoh sekurang-kurang selawat. Kita boleh lihat pada muka surat 153, maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sekurang-kurang selawat? Antaranya kita boleh lihat Allahumma salli ala Muhammad. Adakah sahabat-sahabat jumpa sekurang-kurang selawat ni? Muka surat 153. Lalu sekurang-kurang selawat antaranya Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sah salat. Ataupun sallallahu ala Muhammad, kita dah baca semalam. Ataupun sallallahu ala rasulih pun boleh. Ataupun sallallahu ala nabi pun boleh. Lalu ini sekurang-kurang selawat yang kita dah baca semalam dan kita berhenti di situ. Kemudian apakah lagi sekurang-kurang selawat? Ini yang Imam Nawawi bawakan pada muka surat 154. Ada juga pendapat lain dalam mazhab kami, mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang memperbolehkan bagi membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Ahmad ataupun sekadar sallallahu alaihi, maka boleh. Lalu contohnya bila dah baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian baca sallallahu alaihi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh, sah salat. Itu sekurang-kurangnya. Daripada sudut afdalnya kita dah baca, bagus baca penuh sampai kepada berselawat kepada Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, dan juga doakan kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi sekurang-kurangnya adalah 3 pada muka surat 154 dan 4 pada muka surat 153. Lalu apakah sekurang-kurang selawat? Kita ulang balik. Yang antaranya Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Ataupun sallallahu ala Muhammad pun boleh. Ataupun sallallahu ala rasulih, tak sebut nama Nabi, sebut Rasul pun boleh. Ataupun sallallahu ala Nabi pun boleh. Nombor 5, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Ataupun sallallahu ala Ahmad pun boleh. Kemudian sallallahu alaihi, tak sebut pada waktu itu Nabi ataupun Rasul ataupun nama, sebut alaih, kata dhamir, apa kata ganti nama, dhamir sahaja pun boleh. Okey. Lalu Allahumma salli ala Muhammad diulang. Lalu total sebenarnya hanya 6. Hanya 6 sahaja perbezaan ringkasan selawat yang dibawakan di sini. Total adalah 6 sahaja. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan-ahlan. Mohon jasa baik kepada yang baru join untuk maklumkan adakah jelas ataupun tak. Adakah saya boleh teruskan? Kerana kadang-kadang saya risau, saya shock sendiri. Berkongsi dengan laju, kemudian saya teruskan. Adakah jelas tentang tajuk ringkasan selawat dan juga selawat yang sempurna bagaimana? Adakah saya boleh teruskan ataupun masih lagi tak jelas? Kata Wan Ismail jelas, syukur alhamdulillah. Okey. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lalu kita dah belajar tadi tajuk tentang apakah selawat yang sempurna dan apakah ringkasan selawat. Lalu dibawakan di sini pelbagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dibawakan di sini dan berkenaan tentang pelbagai selawat-selawat yang ringkas. Jom kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Apakah kata Imam Nawawi rahimahullah di sini? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala di sini,
tiada perbezaan pendapat mengenai tidak diwajibkan membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud pertama. Tasyahud pertama tak wajib membaca selawat. Bahkan tasyahud pertama pun adalah sunat. Duduk pada tasyahud pertama pun adalah sunat. Ianya bukan rukun. Sebab itu disebutkan di sini, wa ammat tasyahud awal. Adapun tasyahud pertama, kalaulah kita solat 4 rakaat ke atas, akan ada tasyahud pertama. Maka tasyahud pertama, kata Imam Nawawi, fala tajib, tidak wajib padanya berselawat pada Nabi SAW. Bila khilaf, mengikut kesepakatan para ulama, tak ada perbezaan pendapat. Semua ulama mengatakan tak wajib selawat pada tasyahud pertama. Itu kita dah tahu, dan itulah yang mana kebanyakan kita tahu, kalaulah tak berselawat pada tasyahud pertama tidak membatalkan solat. Kata Imam Nawawi, okey. Lalu apabila tak wajib pada tasyahud pertama, kita tak sebut tasyahud akhir, kita sebut tasyahud pertama, apakah hukum dia sunat ataupun sunat pun tidak? Maka kata Imam Nawawi, selawat pada tasyahud pertama ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat, kata Imam Nawawi. Yang paling sahih adalah sunat, tetapi tak sunat untuk keluarga Nabi. Apa maksudnya? Lalu bila kita duduk tasyahud pertama, contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalaulah tak selawat, maka pada waktu itu tidak membatalkan solat. Ataupun kita boleh selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Adakah perlu untuk selawat pada keluarga Nabi? Adakah disunatkan? Kalaulah selawat tak ada masalah. Adakah disunatkan? Kata Imam Nawawi, tetapi tidak disunatkan untuk berselawat bagi keluarga Nabi. Ini hukum dia. Daripada sudut kalau kita nak buat, silakan. Daripada sudut kita nak lakukan, maka tidak membatalkan solat. Kita biasanya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi daripada sudut perbincangan fiqh, berdasarkan dalil-dalil, pada waktu itu tidak sunat, tak disunatkan untuk membaca selawat kepada keluarga Nabi. Tetapi tak ada masalah untuk kita berselawat kepada keluarga Nabi. Kalaulah kita dah biasa buat, kekalkan begitu, bukanlah membatalkan solat, tidak. Okey. Lalu ini kita sedang bincangkan, kalau perasan, tentang selawat pada tasyahud pertama dan selawat untuk keluarga Nabi. Lalu untuk tasyahud pertama, selawat adalah tak wajib. Daripada sudut sunat ataupun tidak, perbezaan pendapat. Maka yang mengatakan sunat untuk berselawat untuk keluarga Nabi tidak sunat. Manakala pendapat kedua mengatakan disunatkan bagi keseluruhannya. Maksudnya untuk Nabi pun sunat, keluarga Nabi pun adalah sunat. Kata Imam Nawawi, okey, kita dah selesai dah selawat untuk Nabi, keluarga Nabi pada tasyahud pertama. Adakah ada doa pada tasyahud pertama? Ada doa ke? Adakah disunatkan berdoa? Maka kata Imam Nawawi, dalam mazhab kami tidak disunatkan berdoa ketika tasyahud pertama. Malah para ulama mengatakan makruh. Kenapa pula makruh berdoa? Kerana tasyahud pertama ianya adalah ringkas, ianya tidak panjang. Lalu daripada perbahasan satu perenggan ini, yang kita dapat adalah selawat pada tasyahud pertama ada 2 pandangan. Ada pandangan mengatakan sunat untuk Nabi, tidak pada keluarga Nabi. Pandangan kedua mengatakan sunat untuk Nabi dan juga keluarga Nabi. Perbincangan yang lain adalah tentang doa. Adakah sebarang doa ketika mana tasyahud pertama? Maka jawapannya tidak ada. Bahkan kalaulah dia buat, hukumnya makruh berdoa. Maka ini adalah ringkasan berkenaan tentang perbahasan selawat dan juga doa. Adakah jelas? Kalaulah jelas, mohon komen jelas supaya kita boleh teruskan kepada bab yang ke-14. Lalu mohon sahabat-sahabat komen jelas ataupun tidak. Ahlan-ahlan kepada yang baru join. Lalu kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Lalu Kak Zainab kata jelas, Habibah kata jelas, Hasliza, Zahara, Ummi Zaihadi, M. Nasir Harun. Lalu okey, adakah lagi lelaki? Saya banyak nampak akak-akak aja. Ada tak lelaki lagi dalam perkongsian kita? Saya nampak tadi ada M. Nasir Harun dan juga ada lagi seorang daripada
Daripada apa? Daripada Sarawak ke Sabah tadi. Wan Ismail Wan, terima kasih, alhamdulillah. Tuan Fauzan, terima kasih. Ada sebenarnya lelaki, cuma mungkin pada waktu itu tengah menulis catatan. Okey. Lalu bila kita dah sebut tadi tak sunat membaca doa pada tasyahud awal, terus Imam Nawawi membawakan tajuk tentang doa. Doa pada tasyahud akhir. Ada tak sahabat-sahabat yang baca doa selepas tasyahud akhir? Ada tak yang baca doa selepas tasyahud akhir? Nak tengok dulu, ada tak yang dah mula amal? Lalu kalaulah ada, maka komen saya. Kalaulah ada yang dah mula baca doa pada tasyahud akhir, ada tak yang dah mula amalkan? Ataupun semuanya adalah kali pertama? Sebab banyak doa sebenarnya pada tasyahud akhir. Bahkan daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu alan-alan kepada sahabat yang ada kitab Al-Azkar, kita berada pada muka surat 154. Okey, Kak Ila Karmila, Kamiza, Cik Jah ada, Al-Jamaliyah, alhamdulillah ramai yang amalkan. Kak Hamimah, Wan Ismail pun ada amalkan. Laitun Absah, Saadiyah, Hasbah Fauzi, Galik Sprit, kemudian Zainab Mahmud, Nasibah, alhamdulillah ramai dah amalkan. Tapi kepada yang belum amalkan doa-doa selepas tasyahud, jom kita mula baca doa-doa tentang tasyahud. Apakah doanya? Jom kita perhatikan. Fatimah, Rukumah, Ummu Usama, alhamdulillah ramai yang amalkan. Saya mula ingat lagi, yang mula-mula ajar kepada saya doa selepas tasyahud adalah bapa mertua saya. Lalu bapa mertua saya ni adalah penjaga ataupun warden waktu saya belajar masa kecil. Waktu saya belajar masa kecil, dia adalah warden saya dekat Melaka. Masa tu dekat madrasah dekat Tambak Bugis. Dekat Tambak Bugis. Lalu waktu tu tak adalah waktu tu tahu yang akan berkahwin dengan anak ni, tak ada. Saya pun kecil, 10 tahun waktu tu. Waktu tu usia 10 tahun. Lalu dia yang mula ajar kepada saya doa lepas tasyahud. Waktu tu saya 10 tahun. Saya baru mula masuk kelas kitab, saya dah habis hafiz umur 10 tahun. Maka dia ajar saya. Dia panggil saya ke tepi. Dia kata, Umar, baca doa ni. Dia panggil biasa dirinya Abah. Waktu tu tahun 1997. Tahun 1997. Lalu yang mula-mula ajar saya doa selepas tasyahud adalah bapa mertua saya waktu usia saya 10 tahun dekat madrasah di Melaka. Lalu sebab itu sampai sekarang saya amalkan. Moga menjadi amal jariah untuk beliau. Dan kepada sahabat-sahabat yang mana belum amalkan, mungkin bila saya kongsikan ini menjadi amal jariah untuk saya. Menjadi amal jariah untuk saya. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus amalkan sebab banyak riwayat. Lalu bila cerita tentang doa ni teringat pada arwah. Teringat pada arwah. Beliau rajin ajar doa. Rajin ajar doa. Doa selepas tasyahud, doa selepas solat, dia rajin ajar. Walaupun beliau waktu tu sebagai warden, tapi dia rajin ajar dengan kanak-kanak dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita lihat. Kata Imam Nawawi, tiada perbezaan pendapat bahawa doa selepas tasyahud akhir adalah disyariatkan. Maksudnya ada dalil doa selepas tasyahud. Lalu doa selepas tasyahud pada waktu itu adalah, lalu Az-Zahra kata baru lahir tahun 1997. Waktu tu saya 9 tahun. 10 tahun minta maaf. Dah tua dah sekarang. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu daripada sudut pensyariatannya, semua ulama sepakat ada. Ada doa yang dibaca selepas tasyahud. Cuma kita nak baca doa apa? Ada banyak pilihan di sini. Maka kata Imam Nawawi pada muka surat pada riwayat 171 berkenaan tentang pensyariatan doa selepas tasyahud dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami tasyahud. Lalu dia punya di sini Nabi SAW mengajar para sahabat tasyahud. Kemudian Nabi SAW bila dah habis mengajar tasyahud, di bahagian akhir Nabi SAW bersabda, "Thumma yatakhayyar ba'du minad du'a." Kemudian boleh memilih apa jua doa. Lalu bila Nabi ajar tasyahud, Nabi kata, pilihlah untuk baca mana-mana doa. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Thummal yatakhayyar minad du'a'i." Maka Nabi bersabda, kemudian memilih doa yang paling disukai.
kemudian berdoa dengan dia. Nabi kata pilihlah mana-mana doa yang suka, amalkan ketika mana selepas tasyahud. Lalu ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim pula, dia punya perkataan adalah thummal yatakhayyar minal mas'alah masya', daripada perkataan doa ditukarkan kepada perkataan masalah, kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang disukai. Lalu ini sekadar perbezaan lafaz, terjemahan dia lebih kurang sama, maknanya lebih kurang sama, yang mana Nabi suruh, Nabi galakkan pada waktu itu untuk membaca doa selepas tasyahud, baca doa selepas daripada tasyahud baca. Lalu apa jua doa? Nabi kata tsummal yatakhayyar, boleh pilih apa yang doa yang disuka untuk baca selepas tasyahud. Lalu ini menjadi dalil bagi kenyataan Imam Nawawi bahawa disyariatkan membaca doa selepas tasyahud, disyariatkan. Okey, seterusnya kata Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Wa'lam anna hadha ad-du'a mustahab laisa biwajib. Perlu diketahui bahawa doa selepas tasyahud hukumnya adalah sunat, bukan wajib, tak diwajib. Disunatkan juga untuk memanjangkan doa, panjang doa. Lalu kalaulah kita boleh baca ke semua riwayat yang kita akan baca nanti, baca semua riwayat yang kita akan baca ini, kerana sunat untuk tasyahud panjangkan doa. Kecuali ada seorang yang jangan panjangkan doa waktu tasyahud. Siapa? Kata Imam Nawawi, kecuali apabila menjadi imam. Sebab imam dia kena ambil berat tentang orang yang berada di belakang dia, yang mungkin pada waktu itu ada urusan, yang mungkin pada waktu itu tua dan sebagainya. Tetapi kalaulah dia makmum, ataupun pada waktu itu dia menjadi menjadi makmum ataupun solat sendirian, maka panjangkanlah doa. Panjangkanlah doa. Kata Imam Nawawi, wa yustahabbu tatwiluh, digalakkan untuk memanjangkan doa ketika mana tasyahud ini. Lalu jangan risau kalaulah kita nampak ada orang waktu tasyahud baca panjang, maka jangan risau, ianya adalah sunat sebenarnya. Kata Imam Nawawi, boleh berdoa apa sahaja. Sebenarnya apa jua doa boleh. Sama ada doa yang sabit daripada Nabi, ataupun doa yang daripada kita sendiri untuk dunia ataupun akhirat. Sebenarnya semua doa boleh. Sebab itu Imam Nawawi terangkan, boleh berdoa apa sahaja. Sebab dalam riwayat Bukhari Muslim tadi Nabi sebut thummal yatakhayyar minal mas'alah, ataupun thummal yatakhayyar minad doa. Boleh pilih apa jua doa yang dia nak, maka boleh pilih. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, pada waktu itu boleh untuk membaca doa yang apa yang dia sama ada sabit daripada Nabi ataupun daripada diri sendiri. Okey, sebab itu kata Imam Nawawi, boleh berdoa apa sahaja, baik meminta urusan dunia mahupun akhirat. Tetapi kata Ibnu Allan, wal ukhra aula, afdal lebihkan akhirat. Jangan kita langsung tak doa dunia pula, tapi afdal lebihkan akhirat. Kata Imam Nawawi, boleh berdoa dengan doa-doa yang maksur. Apakah maksud maksur? Yang datang daripada Nabi. Boleh saja doa yang datang daripada Nabi, ataupun kata Imam Nawawi, doa-doa yang dibuat sendiri. Ikhtara'a, kata Imam Nawawi, yang dibuat sendiri. Contohnya dia nak minta pada waktu itu akan rumah, lalu dia pun minta, ya Allah aku nakkan rumah. Tapi jangan lafazkan kalau selain bahasa Arab, kerana boleh membatalkan solat. Maka boleh nak minta apa jua, minta kerana Nabi sebut boleh meminta apa yang dia suka. Kata Imam Nawawi, namun afdal menggunakan doa-doa yang maksur. Walaupun boleh buat doa sendiri, afdal menggunakan doa yang sabit, yang datang, yang mangkul, yang maksur daripada Nabi SAW. Sementara itu, doa-doa yang maksur pun ada banyak. Ada doa yang maksur untuk tasyahud ini, ada yang mana Nabi baca secara umum. Lalu doa yang maksur pun kata Imam Nawawi, kalaulah nak dilihat afdal, baca yang sabit daripada Nabi ketika mana tasyahud. Sebab itu kata Imam Nawawi, yang terbaik adalah doa-doa maksur untuk keadaan ini, maksudnya waktu tasyahud.
untuk tasyahud itu. Banyak doa yang disampaikan yang dikhususkan waktu tasyahud, dan ini adalah antaranya. Apakah doa-doa yang sabit daripada Nabi? Kita lihat riwayat 172, 173, 174, 175, 176. Banyak doa sebenarnya. Jom kita lihat riwayat 172. Apakah riwayat 172? Kata Imam Nawawi, rawaina, apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, muka surat 155, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min min azab jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masihid dajjal." Lalu apa sabda Nabi SAW dalam riwayat ini? Maka sabda Nabi, apabila salah seorang daripada kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, jelas Nabi sebut perkataan tasyahud akhir. Lalu muka surat 155. Lalu Nabi sebut, falyata'awwadz, maka hendaklah dia meminta perlindungan Allah min daripada 4 benda. Jangan kena ingat benda ini Nabi suruh, maka benda ini adalah ujian fitnah yang besar pada masa akan datang, bahkan dah bermula. Maka minta perlindungan daripada 4 benda. Yang pertama, daripada seksa api neraka. Yang kedua, daripada seksa kubur. Yang ketiga, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, daripada kejahatan Al-Masih Dajjal. Maka ini adalah 4 yang Nabi suruh berlindung. Lalu macam mana nak berlindung? Apa perkataan dia? Imam Nawawi bawakan perkataannya daripada Sahih Muslim. Kita boleh lihat seterusnya. Disampaikan oleh Imam Muslim daripada banyak turuk, banyak jalur, banyak riwayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min Apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, mohonlah perlindungan Allah daripada 4 perkara, yaqul, dengan mengucapkan. Ini doa dia. Tadi pada waktu itu adalah dia punya hadis. Apakah doa dia? Jom sama-sama sahabat ikut saya. Are you ready? Adakah dah bersedia? Adakah dah bersedia? Jom kita baca sama-sama. Allahumma, walaupun dah hafal, jom kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Okey, ini doa dia. Ada tak yang dah memang amalkan doa ni? Maka komen saya. Ada tak yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah amalkan doa ni? Kalau dah ada, komen saya. Maka istiqamahkan. Lalu kita dah belajar, ianya riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tahniah kepada yang dah amalkan. Dan inilah doa yang diajar oleh bapa mertua saya. Doa ini dan doa yang berikut. Ada penambahan perkataan al-ma'thami wal maghram pada riwayat berikut. Lalu adakah yang dah mula amalkan? Ada. Tahniah. Yang dah amalkan, istiqamahkan. Lalu walaupun riwayat ini sebut 4, boleh tambah al-ma'tham dengan al-maghram pada riwayat 173, yang mana saya tak rasa tak sempat kita nak baca. Kita akan baca esok. Namun kita ulang lagi sekali. Jom kita ulang lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 benda.
Benda yang kelima, kita gabungkan daripada riwayat 173. Apa kata terjemahannya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksaan api neraka. Kemudian daripada siksa kubur. Kemudian daripada fitnah ketika mana hidup dan mati. Dan daripada fitnah, daripada kejahatan fitnah yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Maka ini 4 benda. Yang kelima yang selalunya kita gabungkan, minal ma'thami wal maghram, itu daripada riwayat 173. Saya rasa cukup sekadar ini insya-Allah, sebab nanti marah pula ayah-ayah ataupun anak-anak tak ada juadah berbuka, sebab masing-masing mak-mak sibuk belajar, dah 6.30 dah, lagi beberapa minit saja nak berbuka. Lalu kita berhenti di sini, walaupun saya sebenarnya nak habiskan bab ni sampai bab yang ke-15, tetapi lebih baik pada waktu itu kita siapkan makanan. Nanti berperang pula kat rumah, tak ada juadah berbuka dan sebagainya. Dalam masa yang sama, pada saki-baki Ramadan ini, tingkatkan amalan. Pada waktu itu banyakkan berdoa, rapatkan ukhuwah silaturrahim dengan ibu bapa kita kalau masih hidup, dengan ahli keluarga kita. Jadi orang yang pemaaf, maafkan orang yang berlaku jahat kepada kita. Pada waktu itu banyakkan menghidup malam-malam yang baki ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab adanya perubahan besar daripada kehidupan kita insya-Allah. Selamat berbuka kepada semua. Moga-moga adanya manfaat pertemuan ini. Kita sambung jam 8 nanti dalam perkongsian maghrib insya-Allah. Lalu terima kasih semua. Lalu kepada yang kali pertama join, jangan lupa untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, perlu tekan link di bawah ataupun boleh hubungi nombor Vitalbook 0133032317. Dan saya nak war-warkan, kerana ada yang bertanya, kalaulah ada sahabat yang ingin untuk memberi hadiah kepada sahabat-sahabat saya yang banyak membantu ketika mana program Rohani Ramadan, ada 4 orang yang saya jemput untuk bantu saya, kerana saya pun ada urusan keluarga, ada pelbagai urusan. Lalu kalaulah ada yang nak memberi hadiah buat mereka daripada sudut kewangan, boleh transferkan ke akaun Vitalbook, akaun Bank Islam yang mana kebanyakan sahabat ada, dan tulis di situ infak guru ataupun hadiah guru. Nanti insya-Allah 28 ataupun 29 hari bulan saya akan sampaikan kepada mereka. Jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga adanya manfaat. Kita jumpa jam 8 malam nanti. Kita nak baca kitab hadis yang baru, 40 hadis yang baru. Insya-Allah mana yang kita dah baca tu kita akan cuba untuk khatamkan pada Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.